أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu lagi. Kuliah bulanan kita, mudah-mudahan kuliah kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan buka kefahaman kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka nyatalah bahawasa, kalau ilmu tata bahasa Arab, nyatalah tu fa'il madi, bahawasa tu fa'il. Yakni nyatalah daripada kata musannif di dalam matan tu pada menghuraikan perkara yang wajib tu dan perkara yang haram, perkara yang sunat dan harus, maka nyatalah bahawasa hukum syarak itu 5 bagi ataupun 5 bagai. Hukum syarak ni ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tu kita dah lepas dah perbahasan dia. Dan dinamakan dia akan hukum syarak itu sekalian hukum syarak itu hukum taklifiyah, hukum-hukum yang dinisbah kepada perbuatan mukallaf. Itu mana taklifiyah. Ini hukum-hukum yang dibebankan, yang dipertugaskan kepada mukallaf. Bila sebut mukallaf, semua dipertugaskan, dibebankan hukum ini kepada mereka. Sembahyang, zakat, haji, segala semua. Cuma hukum syarak ni dia selalunya tak dibahas dalam ilmu tauhid. Dia dah bahas dalam ilmu usul fiqh. Duk bicara hukum, duk bicara wajib, haram, sunat, makruh ni dalam ilmu usul fiqh dia bicara luah situ. Dan disebut dalam fiqh. Dia dibicara dalam ilmu usul fiqh, dalam definisi dia dan sebagainya, dan lapas-lapas dia. Kalau lapas macam ni menunjuk di atas wajib, lapas macam ni menunjuk di atas haram. Itu usul fiqh. Tapi hukum-hukum ni disebut dalam kitab fiqh. Hukum sembahyang wajib. Hukum zina haram. Hukum ni disebut dalam kitab fiqh. Tapi perbahasan, perbincangannya secara detail disebut dalam kitab usul fiqh. Tu. Kitab usul fiqh tak mengaji dah. Bila ni usul fiqh jangan kata kita. Depa-depa duk mengaji sekolah Arab stamp pun tak ada dah. Nama je CJ, tinggi agama.
Tu. Nama STAM. TJ, Tinggi Agama Malaysia. Tapi tak mengaji usul fiqh. Tu. Usul fiqh ni bila tak mengaji habis. Dia perlu, sebelum kita belajar fiqh ni, kalau ikut asal, kita kena kerti usul fiqh. Usul fiqh ni dasar bagi fiqh. Sebelum nak mengaji fiqh, kena mengaji dasar-dasar dia. Tu tak kira lagi qawaid fiqh. Tu, kaedah fiqh. Hak ni lagi tak ada. Tapi orang dulu di pondok, di Mekah, tutup dulu mengaji ni semua ni. Usul fiqh, qawaid fiqh. Kita tak mengaji. Bila tak mengaji, maka dia tak ikut undang-undang ketika dia dengar hukum-hukum tentang fiqh ini ataupun dia baca kitab fiqh, dia dah tak ikut undang-undang. Inilah disiplin ilmu yang mengajar seseorang tadi ni di dalam memahami sesuatu hukum dan menteliti sesuatu hukum. Jadi usul fiqh ni tak ada dalam STAM. Tak ada dalam STA. Saya duk mengajak STAM. Saya mengajak pondok, saya mengajak kat STAM. Tak ada dalam STAM. Dalam STAM duk mengaji apa? Arud Qawafi. Faedah apa tak ada? Arud Qawafi. Duk mengaji syair-syair jahil. Ni Arud Qawafi ni syair Arab. Mengaji mantik. Mantik pun tak penting kalau ni sebab usul fiqh. Saya duk mengajak mantik. STAM saya duk mengajak mantik. Tapi saya kata mantik ni tak penting. Yang penting usul fiqh. Tapi di dalam STAM, STA, tak ada mantik. Tak ada usul fiqh dan qawaid fiqh lagi tak ada. Hak ni budak-budak ni bila habis STAM, pergi luar negara, pergi 3-4 tahun, balik pandai pada Syedok. Balik pandai pada Tok Wu. Dia pandai apa? Hak ni tak kena, hak ni tak kena, hak ni tak kena. Dia ambil STAM nak bagi lulus puasa. STAM pula tak mengaji habis. Pergi luar negara pula, ambil untuk lulus puasa je. Pergi mengaji tu, bukan untuk mengaji sangat. Duk Mesir tu, duk bercuti, duk berseronok, mak pak duk hantar duit. Ada. Masuk kelas, jangan masuk. Dia macam universiti kan bebas. Tu, musim panas, musim sejuk, daripada berjalan, pergi. Lepas tu mengajilah kat mana nak kena periksa tu, kena hafal kat situ. Lepas tu habis-habis kat, main balik kot Malaysia pandai pada orang lain. Bukan semua ni. Bukan semua lah. Tapi ada yang jadi macam tu. Usul fiqh tak mengaji, qawaid fiqh tak mengaji, tauhid tak reti. Mantik tak reti, apa tak reti. Mengaji kalau mengaji mantik STAM pun mengaji nak lulus periksa je. Target kat mana nak hafal. Tu yang duk jadi. Saya ni Allah Ta'ala beri pengalaman, saya nak kata ni, saya kata ni kena. Saya duk mengajak budak-budak STAM. Kalau mengaji kolak, saya mengaji Syria, duk mengaji kolak. Saya duk tengok lagu mana keadaan budak-budak Malaysia kita duk mengaji. Masuk jadi Jamiah Dimah, masuk jadi mustamik, duk tengok macam mana mereka mengaji. Lepas tu duk ambil MA, hak duk buat BA tu duk mengaji malam-malam. Kita boleh tahu cara mana ilmu mereka. Duk main dah mengaji matan Jumiah. Masa dia ambil STAM tu tak kira dah mumtaz. Tapi pergi sana gaduh nak mengaji balik mumtaz. Dia kena duduk sana dia jadi nak ambil PhD, nak ambil MA, BA ni. Terpaksa main duk menutup kat kita. Kita hak lebih pondok tak pandai mana pun. Main duk main menutup mengaji. Mengaji Ibrahim, mengaji matan Jumiah apa dah. Kenapa nak bagi lulus periksa? Tapi tak apa lah. Tu nak buat cerita. Kalau cerita universiti saya reti juga. Cerita sekolah Pak Senawi saya reti. Saya ambil mengaji Pak Senawi. Jadi pok-pok ni nak bohong tak boleh. Kalau tahap budak STAM ni tarah mana saya boleh tahu insya-Allah. Tarah mana? Tak sedut abang lah mumtaz. Saya kata hampa mumtaz. Bukan mumtaz, mumtaz. Berani lawan. Dia kata apa hamai nak lawan. Tarah mana hampa mumtaz. Duk macam tu ya tak ada apa. Jadi saya pesan dululah kalau ada anak-anak duk mengaji ni, Mesir ke, mengaji duk ambil STAM ke, balik bawa pergi mengaji kat Tok Wu.
Bagi dia hormat kat Tok Guru. Bawa dia pergi mengaji. InsyaAllah, bagus. Dia balik, dia cari. Dia balik, dia tak puasa, dia pandai. Mai duk mengaji kat Tok Guru. Bawa mai. Hang ustaz, tak ustaz mengaji pun. Balik, pergi mengaji. Itu ada orang macam tu. Anak-anak balik Mesir, pergi hantar pondok. Pergi duk mengaji pondok. Pergi duk mengaji. Suruh hantar. Jangan pergi duduk dalam rumah. Jangan duk bagi dia dengar sangat. Apa dia tu, pengajar, pengajian tak tahu mana-mana dia ambil, dia dengar. Online kan. Hantar pergi pondok. Hantar pergi mengaji kat Tok Guru. Bagi dia hormat. Dekat ulama'-ulama' ni. Tahu bawa dia pergi ziarah. Kalau habis tak boleh mengaji, bawa dia pergi ziarah. Anak balik mana-mana kan. Atau duduk mengaji mana-mana universiti. UAA ke apa ke UM bang. Bawa pergi ziarah Tok Guru. Bagi dia. Memang. InsyaAllah. Kalau Tok Guru tak kena apa, kita tak boleh tiang tak apa. Lama dia akan ikut kita. Nanti sampai anak cucu kita, dia pun bawa anak-anak dia. Hormat, muliakan ulama'. Sebab lah ni, mulia ulama' ni dah tak ada. Orang dah mula duk cakap, duk petikai. Duk kikih. Takzimnya, orang ramai tak ada ulama', mereka duk kikih buang. Dulu bukan senang nak mengaji. Usul fiqh dah tak ada. Tu tak selalu tanya lah hal lain. Ilmu-ilmu lain tak selalu tanya lah. Kalau usul fiqh pun tak ada habis. Jadi munasabah dengan akhir zaman. Munasabah akhir zaman ni pakat tak benci usul fiqh, maka mereka tidak ada undang-undang di dalam nak menghukum. Tak ada undang-undang lah. Ikut suka. Sanad pun tak ada dah. Sanad perguruan tu pun dah tak ada dah. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din. Pertalian berguru ni daripada agama. Walau lal isnad laqala man qala ma syaa. Kalau tanpa ada pertalian berguru ni, maka orang tadi dia akan bebas nak cakap apa yang dia nak cakap. Sekarang kita tengok bebas dia nak cakap apa. Sebab apa? Tak ada pertalian sanad berguru tu, silsilah mengaji tu. Dia bukan nanti duk ada nama-nama silsilah tak. Bila kita mengaji kat Tok Guru tu confirm dia ada guru. Tak minta tak apa. Kalau dia bagi ambil, tak ambil tak apa. Itu kadang-kadang ada orang baru duk mengaji. Dia kata apa? Ustaz mengajak sama dengan Tok Guru duduk mengajak. Biji je. Dia kata kalau mengaji betul-betul memang sama, dia tak boleh pergi lah. Dia kata heran. Dia tak sedar heran lah. Yang duk tak sama dah. Haduk tak baca kitab tu tak sama. Kalau haduk mengajak jenis-jenis lebay-lebay macam saya ni, dia mesti sama. Fiqh ke, tauhid ke, dia mengajak sama. Mungkin ada juga dia mengajak tauhid, dia tak mengaji pada ahli dah. Dia mengajak tauhid cara dia. Ada juga jenis berani-berani tu. Tapi Encik Lawal, dia dengar Bapa Ismail ke mana ke, kalau kita mengaji jalan dia, sama, dia tak lepi lah. Mesti sama. Walaupun mereka alim pada kita, tapi dia mesti jalan dia mesti sama. Sebab apa? Kita ni ada silsilah. Kita ada isnad. Walau lal isnad laqala man qala ma syaa. Kalau tanpa ada isnad, nescaya berkatalah seseorang ini apa yang dia nak kata. Dia bebas nak cakap. Tak ada undang-undang, tak ada disiplin. Dia nama dia hukum taklifiyah. Dibicarakan dia akan hukum taklifiyah sekaliannya pada ilmu usul fiqh. Nampak dia apa sebut? Ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni dia mengaji. Dia mengaji bab apa dia ni? Pertama, hukum taklifiyah ni. Apa tu wajib, apa sirah-sirah lapah-lapah yang menunjuk di atas wajib, sunat tu apa dia, apa semua dia bincang. Kemudian khas, mujmal, mubayyan, nasikh, mansukh. Itu usul fiqh. Kalau kemah ni, kejap fiqh dia. Dia tak bergoyang dah. Tak bergoyang dah. Dan bila dia ada kaedah, itu kawaid fiqh. Kaedah fiqh, kejap. Lepas tu ulama'-ulama' dulu, mereka pegang, mereka tak bergoyang. Fatwa mereka tak bergoyang. Tutup kalau tanya, sama. Tapi kita haklah ni berubah macam-macam.
Tengok di Arab Saudi. Berubah sat kok ni. Lah ni. Dulu pun macam tu. Dulu macam tu di Arab Saudi. Ke Arab Saudi ni Wahabi pemerintah dia tak sama. Maulid tu sat boleh buat, sat tak boleh buat, sat boleh, tak boleh, boleh, tak boleh, boleh. Tu maulud. Dulu boleh. Mai lepas perintah tak boleh. Debat-debat dengan ulama boleh. Lepas tu ulama tu mati tak boleh. Lepas tu mana boleh pula. Ha tu. Di Arab Saudi. Lah ni boleh. Tapi boleh pun tak macam tempat kita lah. Buat masing-masing. Jangan duk kumpul je tu. Itu kan azan 2 kali hari Jumaat. Sat sekali, 2 kali. Lepas tu sekali. Debat-debat ulama 2 kali. Lepas tu mereka bincang-bincang sama dia sekali. Lepas tu 2 kali. Betul lah ni sekali. Lah ni 2 kali. Dulu sekali. Tapi 2 kali tu pun dia pembohong kita. Dia pembohong kita mana? Azan pertama tu masuk waktu. Azan pertama tu tak masuk waktu lagi. Azan kedua baru masuk waktu. Kita azan pertama masuk waktu. Azan kedua tu dah memang dah masuk dah. Di Mekah azan pertama tu tak masuk waktu lagi. Setengah jam lagi. Kita ni bohong pakai duk semayang sunat Jumaat. Semayang apa? Haram. Tu tak berjadah itu baru haram baru. Haram. Sedap ya duk semayang. Semayang apa? Kau boleh Jumaat. Kau boleh apa? 30 minit tak masuk waktu lagi. Bila masuk hak bang yang kedua. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tu dia bangkit. Tak apa tak semayang lah. Tu panggil Wahabi. Dia bangkit baca kedua tu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Dia betul kedua. Hak bang hak la ilaha illallah. Hak tu baru masuk waktu. Masa tu siapa tu tak main sunat dah. Hak tadi tak masuk waktu lagi. Tak masuk waktu. Lepas tu pergi Mekah ni dia kena kaji sama. Ni ikut dah duk turut buat-buat tu. Punya jahat apa tu. Biar hampa buat benda haram tak apa. Jangan buat binah bagi mereka. Bagi mereka. Qabliyah Jumaat ni tak ada. Qabliyah Jumaat tak ada. Zuhur ada. Jumaat tak ada. Mereka tak pakai dah kiyah. Tu kiyah tu supik. Tak pakai dah. Jadi mereka tak bagi kita buat Qabliyah. La ilaha illallah. Tu imam tu. Alhamdulillah. Terus kutubah. Tapi kalau geng-geng Yaman ada. Tua-tua seorang dua bangkit. Kita kadang takut kan nak bangkit. Tapi lah hak baru ni saya bangkit kat tak kira hamba kata api. Tapi hak pertama kita bangkit kita mayang sunat lagi. Tapi hak yang kedua tu hak alim-alim je duk bangkit. Yang lain tu semua aku mayang sunat dah. Mayang sunat apa? Jumaat tak masuk lagi. Itu kat lampu. Tu saya duk cerita. Lepas bab azan kedua ni. Sat pertama, sat kedua dulu. Masa lepas perintah masa mula-mula tu. Azan pertama. Azan sekali je. Lepas tu dua sekali. Debat. Satu, dua. Dua lah ni. Maulud pula boleh tak boleh. Boleh tak boleh. Boleh. Tapi tak macam tak boleh buat secara terang-terang. Tu saya cerita masalah lampu. Lampu minyak pasang di masjid. Zaman dia dulu lampu tak ada lampu ni. Pasang lampu ni bid'ah ke tak? Sampai teratur duk pasang lampu bid'ah ke tak? Boleh tak boleh. Sat gelap, sat cerah masjid haram. Tu saya ada cerita. Cerah, gelap. Bila cerah, kata ulama tu, tak boleh pasang lampu. Tutup padam, gelap, cerah. Alah cerah. Lah ni bukan pasal takat pasang lampu minyak. Lampu ni. Itu. Lepas tu mereka ni, bila tak ada usul fake dan tidak ada kawaid fake, mereka punya fatwa goyang. Lepas tu goyang. Puak ni katanya sak begini. Tok Guru kalau tanya, tak dia macam tu lah. Awak main lah. Berapa hadis pun. Macam tu lah. Sebab apa? Dia ada usul fik, kawai fik. Bukan dia tak amal ni hadis. Banyak lagi hadis lain. Dia ada dia ada khas. Dia ada mujmal. Dia ada nasih. Ada mansuh. Tu. Benda-benda tu. Jangan buat main. Habis tu. Okey. Hukum taklifiyah.
Hukum yang bersangkut paut dengan mukallaf. Hukum yang bersangkut paut dengan mukallaf. Mukallaf siapa? Kita lah. Jadi haram ni hukum taklifiah. Hukum yang bersangkut dengan mukallaf. Payah nak cerita tu Ustaz Lesik cerita. Ustaz Lesik dia kata apa? Arak bukan haram. Pernah dengar dia tak? Tapi mai pok ni duk main video sekerat mampu. Arak bukan haram. Yang haram tu minum arak. Pegang, jual, beli, pegang nak minum, itu haram. Diri arak tu, dia tak haram. Nak cerita apa ya kan? Memang orang kata arak tu haram. Betul ni berpial duk abang saya kata arak halal. Tak. Arak tu duduk macam tu dia. Bila bam nak minum baru haram. Arak tak haram. Tu saya lesik kata apa? Kalau arak haram, habis arak masuk dalam neraka. Kena kutip habis. Betul-betul arak tok dalam neraka. Satu dia kata apa? Semayang bukan wajib. Semayang bukan wajib. Semayang jadi wajib dah. Bila kita Allahu Akbar baru wajib. Sembahyang tak wajib. Tapi dengan elok jangan duk ambil video sekerat tak boleh lepas rakam tak apa. Tak ada geng-geng yang duk ambil video sekerat pula. Semayang tak wajib. Mampus aku. Kena tarik toliah ke dah? Dia ni pok tu wajib duk tarik toliah ni. Merata kita pun heran. Selangor. Dia pun duk tarik toliah. Tapi Kedah dia nak tarik tak boleh. Dia kekal. Kedah kekal. Negeri lain Selangor, KL dia ada tahun. Dia bagi 2 tahun. Kalau nampak ceramah pelik dia sekat. Cara tu bagi juga. Bagi kat cara tu. Tapi kadang-kadang bila pok-pok tu depa pegang, fahamlah pok-pok tu kan. Depa duduk di atas, jakim apa semua tu. Depa duduk main. Duk buang kikir seorang-seorang duk kena buang tadi. Saya duk tengok sampai di belah Selangor tu, kawan-kawan kita habis tak boleh meja. Hitam tak tahu. Nak abang kata apa? Di atas tu ada banyak. Bukan geng-geng tu. Geng-geng kita. Apa yang kena juga. Di Kedah ni tak apa. Tapi tak apa pun. Kalau mana kalau pok ni dapat tahu dia, selama-lama. Pulau Pinang baru buat. Pulau Pinang dia baru buat pula. Pengkat tu kalau tengok cara macam tu bagi juga lah. Anda tanya juga. KL buat macam tu. Dia kata senang Ustaz. Kadang-kadang dia pun ambil toliah, dia pun murung. Dia pun ahli sunnah. Bila mengajak, dia pun pom. Dan bila sampai masa dia, pom. Dia berkerak. Nak pergi baru tak boleh. Tak boleh. Bagi juga. Kalau macam Kedah ni. Kalau sesat tu sesat habis. Toliah dia kekal. Toliah dia kekal Kedah. Pulau Pinang dulu kekal lah ni. Dia buat macam tu pula. Bagi juga macam tu. Tapi buat macam tu, dia ikut pemerintah. Kalau pemerintah tu pok nu, tutup guru ni habis. Dia tarik habis toliah. Tapi Kedah pun dia boleh tarik kan. Dia boleh batal. Cuma kata nak perbaru tu, dia tak kena perbaru lah. Negeri lain dia kena perbaru. 2 tahun dah dia bagi. Lepas tu kena baru. Perbaru dia tengok senarai. Ni nama ni hitam tak. Kalau hitam tak boleh. Habis. Cakap lah ni ada insyaAllah. Saya insyaAllah. Tak arti mana pun ada. Pulau Pinang, Perak, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur. Ada lah ni. Saya nak mengajak dia atas KLCC pun boleh insyaAllah. Tak apa nak mengaji. Lebih pun ada agak insyaAllah. Kita tu lah. Apa ni tak ada BA, tak ada apa, tak ada stamp, tak ada. Boleh taliah 5. Taliah ada 5 insyaAllah. Cadang nak ambil 1 Malaysia. Dia tak ada hal lain lah. Apa? Saya ni apa? Tak ada. CJ apa? Tak ada. Jadi ingat. Semayang tak wajib. Bukan tak wajib apa. Semayang dia jadi wajib bila kita Allahu Akbar. Wajib semayang tu. Bila dia salam. Semayang tu. Semayang tu sini. Tak ada. Sebab tu hukum taklifiah ni. Hukum yang bersangkut. Wajib ni. Nama dia wajib. Dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Bila mukallaf Allahu Akbar. Tu baru wajib. Rokok sujud. Tu baru wajib. Semayang tu semata-mata. Dia tak wajib. Sebab tu semayang tak masuk syurga. Yang masuk syurga siapa dia? Orang yang semayang. Yang masuk syurga orang yang semayang.
Yang masuk neraka, arak tak masuk neraka. Yang masuk neraka orang yang minum. Atau beri faham perbuatan mukallaf. Memang kadang-kadang sekali tu macam terkejut lah. Saya dulu terkejut. Usaha lesik dia kau hurai banyak lah. Arak bukan haram. Mayang kau wajib. Siapa kata wajib? Siap tanya macam tu. Kat ni kita fikir sendiri je. Zaman dia tak apa. Zaman lah ni jangan fitnah. Mereka ulang banyak kali. Mereka buat keluar video ulang. Mayang kau wajib. Tunjuk muka saya. Semayang kau wajib. Semayang kau wajib. Tok guru sesat. Cerita siap-siap tak apa. Takut mereka duk curi dalam video ni. Lah ni bahaya lah. Apa pun tak boleh. No? Ingat tu. Hukum taklifiyah. Sunat, haram, wajib. Semua bersangkut dengan orang. Sebab tu yang masuk syurga, orang yang buat wajib. Orang yang semayang masuk syurga. Orang yang beri zakat. Zakat tak wajib. Zakat dia bila? Bila ada nisab semua, dia pegang duit tu, nisab cukup tu. Bam, itu nama dia zakat. Bila mukallaf tadi, ni zakat aku. Itu wajib. Duit selungguk tu, hak kita keluar nisab tu. Dia bukan zakat, dia bukan wajib lagi. Cuma kita kena ambil dia, pergi bagi ke orang. Semayang tu. Semayang bukan ada. Kemudian semayang tu bukan wajib. Yang wajib tu bila? Bila kita ni mukallaf, Allahu Akbar. Wajib lah. Arak pun tak haram. Sudah arak tak haram ngaji malam ni. Tapi kita kata macam tu lah. Kita cakap mudah-mudah lah. Arak haram tu mudah-mudah. Tapi kalau nak detail macam tu lah. Tapi cakap kena kata macam tu. Arak haram. Tapi kalau nak detail, arak nak haram apa? Arak bukan haram. Yang haram tu minum, jual, beli, kita bermuamalah dengan arak. Sewa, menyewa dan sebagainya. Duduk gap-gap, duduk arak, duduk guni macam ni. Baru haram. Dia duduk kat sini, bam. Tak haram apa. Dia duduk macam tu. Tak masuk neraka dia. Tak kena tahu. Tu Saleh Syed kata, kalau arak ni haram, habis kena kutik betul-betul arak dan neraka. Benar mesti neraka. Dia tak urai banyak, kita nak kena fikir. Tok Guru ni dia cakap pelik tapi betul. Kita lah ni cakap nampak macam kemah. Tapi tak betul pun. Kemah. Hadis. Kiri kanan hadis. Buh Quran di atas pula berdebak. Kemah tu. Hadis tak ada kadang. Bukan ada hadis. Percayalah tuan-tuan insyaAllah. Daya ni kalau hati Tok Guru ni insyaAllah kita percaya. Hukum taklifiyah. Tapi kenapa disebut di sini? Tetapi setengah-setengah daripada yang wajib itu dibicara daripadanya setengah yang wajib itu di sini. Apa di sini? Di ilmu usuluddin. Kenapa? Kenapa Pak Daim duk sebut wajib, haram, makruh dalam kitab ni? Mula-mula disebut tu. Kerana nak menyatakan hukum ini ilmu pada syarak jua. Mana? Ilmu usuluddin ni. Hukum ini ilmu usuluddin ni. Dia masuk pada syarak jua. Apa mana pada syarak? Kita mengaji dah. Hukum syarak. Wajib syarak. Wajib syarak dia buat dapat pahala. Kalau tinggal berdosa. Jadi mengaji ilmu usuluddin wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Macam sembahyang lah. Kalau sembahyang kita takut, kalau tak sembahyang kita takut berdosa. Mati-mati takut tak ada taubat masuk neraka. Mandi ngaji tauhid pun macam tu lah juga. Ngaji tauhid pun macam tu juga. Tapi kita tak. Ilmu tauhid lain. Ilmu tauhid lain. Ilmu fiqh lain. Dia lah. Kita kena faham. Mengaji ilmu tauhid ni wajib syarak. Apa wajib syarak? Siapa yang buat dapat pahala tinggal berdosa. Mati tak ada taubat masuk neraka. Tu. Macam tu. Ni dah lepas main alhamdulillah syukur pada Allah. Aku dah dapat tunai kewajipanku. Hampa nak mengaji pergi ke hampa lah. Dia datang. Tok Guru duk bermula sifat Tuhan. Hang wajib kena duk. Bukan kata hang belah pergi gitu. Tapi jangan duk pergi tahan dia. Kita mana tahu dia tu macam mana. Mungkin dia alim dah. Mungkin dia ada kerja. Dan mungkin dia nak mengaji ke tempat lain. Tak usah duk pergi tahan dia lah. Pergi kat dia. Kemungkinan.
Sebab kita duk anggap mengaji ilmu tauhid ni lain. Tak macam semayang. Rukun Islam apa dia? Apa rukun Islam? Saya sebut dah sebelum ni. Rukun Islam bukan dia kata. Rukun Islam ialah sembahyang, zakat, haji, puasa. Rukun iman dah kan. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, malaikat. Sudahlah. Rukun Islam. Kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tauhid juga. Lepas tu apa dia? Antuqima salah, bahawa kamu sembahyang. Sembahyang lepas syahadah. Sebab tu dia kalau nak ikut, syahadah ni dah masuk dalam rukun iman dah. Kita percaya dengan Allah apa mana? La ilaha illallah dia percaya dengan Allah. Muhammad Rasulullah dia percaya dengan Muhammad dan Rasul-Rasul dan malaikat. Sebab apa? Muhammadnya apa? Muhammad yang duk cerita ni. Cukup dah kalau kita rukun iman. Tapi kenapa? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasul Allah. Kemudian barulah wa antuqimas salah, dan kamu kerjakan sembahyang. Sembahyang nombor 2. Saksi bukan dok payah. Senang je aku boleh. Kata ulama, asyahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Nak saksi ni tidak akan terjadi melainkan selepas kenal. Kita nak jadi saksi kata orang dia mahkamah. Kita tak kenal dia. Siapa? Gila nak jadi saksi. Nak jadi saksi kata orang kita tak kenal apa dia. Asyahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Nak saksi ni tidak ada melainkan selepas kenal. Kita nak saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Melainkan kita kenal Allah tu dulu siapa dia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah annahu la ilaha illa, telah menyaksi Allah bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Allah menyaksi tiada Tuhan melainkan dia, dan malaikat dan para orang yang diberi ilmu. Kita tak masuk. Yang menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu syahid Allah. Dan wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang yang diberi ilmu. Kita orang-orang awam ni. Tapi insyaAllah bila kita mengaji, insyaAllah kita tak masuk kot. Mudah-mudahan. Hak orang tak mengaji tauhid ni. Hang saksi apa mohon. Tu Allah kata sini dalam Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kita duk baca tahlil tu. Kita duk baca lepas sembahyang. Yang menyaksi. Allah telah menyaksi tiada Tuhan melainkan dia. Dan juga malaikat dan para orang yang diberikan ilmu. Yang lain Tuhan tak sebut. Allah tak kata apa? Wa ulul ilmi wan nasu, dan sekalian manusia. Manusia lain tak saksi. Dia saksi apa? Dia tak kenal. Dengan ayat-ayat sama-sama kita muzakarah. Ilmu ni ilmu syarak. Apa makna? Wajib kita kena mengaji. Semacam mana wajib kita semayang. Sebab tu saya sebut juga, ni pun kalau ambil sekat-sekat bahaya juga. Kita main masjid kerana nak semayang tak wajib. Kita main masjid kerana nak semayang tak wajib. Apa pula Ustaz? Di rumah boleh semayang. Kalau tidak, siapa main kat rumah tak sah. Tapi kita main kerana nak semayang jemaah. Bukan saya nak galakkan tuan main di rumah dan nak abang kata asal bila. Tapi kalau tak ada guru yang mengajak di rumah, melainkan di masjid, wajib hang kena main di masjid. Wajib hang kena main. Kalau hang tak tahu apa dan hang memang tak ada kerja apa dan tak pernah mengaji. Kalau ada ustaz mengajak tauhid di masjid, hang wajib kena main. Tapi kalau hang nak main kerana semata-mata main maghrib, tak wajib. Hang sah semayang di rumah. Tapi kalau di rumah tak ada orang mengajak tauhid, melainkan di masjid, hang wajib kena main masjid. Tapi kalau di masjid, kalau semayang Jumaat, hang boleh saja semayang di rumah. Tapi janganlah semayang kat rumah. Ni nak cerita asal. Semayang kat masjid lah, main Jumaat kan. Dan perkara yang wajib, yakni wajib pada syarak itu amat banyak. Perkara yang wajib ni banyak, macam-macam. Tapi banyak tu dibicarakan dia akan perkara yang wajib ni. Yang mana?
sembahyang, zakat, haji, puasa tu pada ilmu-ilmu syarak. Adapun di sini dia panggil ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Sana ilmu furu'uddin. Hak ni ilmu usuluddin. Tasawuf ilmu ihsanuddin. Ilmu ihsanuddin. Sebab tu pada dia cerdik. Dia nak abang kata apa? Mengaji tauhid ni sama dengan zakat, sembahyang, puasa. Cuma ilmu fiqh dia tak bicaralah tauhid. Dia ceritalah sembahyang, zakat, haji. Dia tak cerita tauhid. Mai kita tauhid, kita cak cerita pula. Wajib. Jadi tak ada. Kitab fiqh kita pun tak kata kat dia. Takkan dia kata yang wajib ni mengaji sifat 20. Untuk bicara sifat 20 kitab fiqh. Tak kitab fiqh. Dia akan cerita sembahyang, zakat, haji, puasa. Adapun tauhid, ulama usuluddin lah cerita. Tapi bila main kitab tauhid, ulama usuluddin tak cerita. Sebab tu kita sembahyang lain, mengaji tauhid lain, sembahyang wajib. Kalau tak buat berdosa, mati masuk neraka, mengaji tauhid ikut bi. Dia lah kat dia. Lepas tu pada tak, dia ambil perbahasan usul fiqh ni dan perbahasan ilmu syarak, dia bawa masuk dalam ni. Dia bawa masuk dalam ilmu tauhid agar kita sedar kenal Tuhan ni sama dengan sembahyang. Bahkan dia lebih utama daripada sembahyang. Itu kata Imam Ghazali, la tasihul ibadat illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat melainkan selepas kenal Tuhan. Tak sah ibadat melainkan selepas kenal Tuhan. Lepas tu orang tua-tua dulu tak mengaji tauhid, dia hambat turun. Dia kenal Tuhan dulu. Kena tapi tak kena. Kena daripada sudut depa ni ambil berat dengan ilmu tauhid. Dan memang ulama kata macam tu. Tak kena tu sampai depa halau budak-budak. Hampa pergi minggoli tak payah halau. Dia wajib ni dia sama. Dia serentak. Budak ni bila dia balik, dia wajib sembahyang, dia wajib kena mengaji tauhid. Tapi kalau kira darajat, mengaji tauhid dulu. Tapi sembahyang kena juga. Jadi ada orang tua-tua yang dia tak pergi mengaji tauhid. Sebab dia utama mengaji tauhid. Tapi memang mengaji tauhid lebih utama daripada sembahyang. Tapi sembahyang dia kena sembahyang sebab dia mukallaf. Tapi Nabi sini ajak budak. Nabi tu ajak sahabat-sahabat ketika kanak-kanak. Kata hadis daripada Jundub bin Abdullah. Jundub kata apa? Kami ni fityanun harawirah. Kami ni ketika kami ni kanak-kanak ni, kami ta'allamnal Quran, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Quran. Kita belajar Quran dulu, iman tak belajar. Ta'allamnal Quran, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Summa ta'allamnal Quran. Kemudian baru kami belajar Quran. Fasdatna bihi imanah. Bertambahlah iman kami. Kami belajar tauhid dulu. Kemudian kami belajar Quran. Maka bertambah iman kami. Kita apa? Belajar Quran dulu. Iman? Tak. Itu orang tua dulu tekan. Kena Tuhan dulu. Dia hambat tu. Tapi dah ni jangan duk hambat. Dia wajib tu sekali. Puasa pun kena sekali. Jangan duk suruh mengaji tauhid baru puasa. Ada puasa dan mengaji tauhid sekali. Setengah daripadanya, artinya daripada perkara yang dituntut sebagai tuntut wujub itu, mesti itu, bahawa mengiktikad oleh tiap-tiap mukallaf. Iktikad ni berpegang dengan hati. Arti mengiktikad dengan hati tu membenar, dia panggil tasdiq, dan mengaku dengan hati akan tiap-tiap satu daripada tambatan iman. Ini setengah daripada yang dituntut wajib. Kalau sembahyang dituntut wujub, mengiktikad segala tambatan iman juga dipanggil tuntut wujub. Tambatan iman tu apa dah?
Arab panggil aqaidul iman. Kita terjemah pada simpulan-simpulan iman. Tapi pada dia terjemah tambatan iman. Dua-dua betul. Tapi tambah ni saya seronok lagi. Simpulan ni iman ni apa dah? Ni simpulan iman tu 50 akidah tu lah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 4 yang wajib bagi Rasul. 50 ni dia panggil tambatan iman. Ataupun simpulan iman. Kenapa? Bila kita mengaji 50 ni, bila ada di kita, maka 50 ini dia akan simpulkan iman kita ikat kejap. Tak bergoyang dah. Pada pula dia terima apa dah? Aqaidul iman tambatan iman. Apa makna? 50 aqaid ini bila kita faham dia akan tambat iman kita daripada tergugat, daripada syak, zan, waham dan sebagainya. Itu dia panggil tambatan iman. Tapi saya sebut dah, pada ini dia ahli bahasa. Dia tak kata tambatan iman. Tambatan. Dia ada tu. Kita kalau baca sekali macam tu kan. Tambatan. Dia nak banyak tu ditambat bukan ditan. Tambatan. Pujian bukan pujian. Yang banyak tu puji, bukan yan. Yang banyak tu tambat, bukan tan. Tambatan, bukan tambatan iman. Mati pula simpulan. Simpulan. Itu tunggu pada ini dia ahli bahasa. Dia pakar bahasa. Saya duduk baca Al-Quran ni. Saya duduk mengajar ni. Saya pun duduk dapat sikit. Oh macam ni. Sampai kadang-kadang nak tepat saya mengajar dekat lain tu. Saya kata hampa kena mengaji lain. Mengajak dekat tu dapat macam lain. Mengajak dekat tu duduk mengajar Al-Quran ni. Dapat macam lain. Ni dalam kitab Al-Quran. Tambatan iman. Apa maksud tambatan iman? Artinya, tambatan iman ni perkara yang apabila mengerti seseorang dia akan perkara tu. Perkara tu lah sifat 20. Dan mengaku hati dengan perkara itu. Nescaya kejaplah. Iman dia akan kejap. Iman dia kejap dan kukuh. Itu simpulan iman. Simpulan iman kita ketahui itu. Apa simpulan iman? Perkara-perkara yang apabila kita mengerti dan mengaku hati nescaya kejap dah iman dia. Sebab apa? Disimpul dan ditambat. Sebab dia masalah tauhid ni, dia bukan masalah macam fiqh. Fiqh ni kalau sah ke tak sah, berat balik sah, dia kira sah. Buat ke tak buat, berat balik buat, dia kira buat. Tapi tauhid ni, yakin ke tak yakin aku Allah ni ada ke tak ada, tapi berat balik ada. Goal iman dia. Aku ni 99 dah, tinggal 1 lagi ya. Aku nak kena mengaji juga. Tinggal 1 lagi ya. Aku yakin dah tinggal 1. Goal iman dia. Apa goal? Habis. Dia kena 100%. Lepas tu dia panggil yakin. Bila kita mengaji aqaidul iman, kita akan sampai tahap yakin. Sebab apa? Simpulan iman ini yang akan mengikat kejap. Sehingga kita tak pergi pada zan, waham, syak dan taklid. Dia dalam bab tauhid ni, dia nak yakin. Dia tak mau 90%, apatah lagi 60%, apatah lagi 40% dan 50%. Syak. Tak boleh. Tak sah iman. 90 tak mau. 30 tak mau. 20 tak mau. 99 tak mau je. Dia mesti 100%.
Itu dalam bab tauhid. Kalau fiqh, berat balik buat, kira buat lah. Berat. Kalau sama berat, dia tengok asal balik. Dia kena tengok asal. Tapi kalau berat balik buat, dia kira buat. Tapi kalau sama berat, dia kira asal. Asal macam mana? Itu. Jadi sekadar tu dulu, yang mengandungkan dia oleh makna dua kalimah tauhid. Mengandung ni mengandung apa? Tu saya kata. Mengandung macam ayam terkandung dalam tempayan lah. Semacam mana tempayan kandung ayam lah. Atau macam ibu mengandung anak. Bukan. Jadi 50 akwid ni duk terkandung di dalam la ilaha illallah. Apa maksud terkandung? Itu nanti akan datang. Tak boleh cerita habis. Saat ni pakat tak mai pula. Jadi sekadar tu dulu. InsyaAllah umur panjang. Kita akan sambung pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat manfaat pada kita. Dan menjadi asbab kukuh mantap kejak iman kita. Dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. InsyaAllah sama-sama kita ajak. Sama-sama kita mengaji. InsyaAllah kita akan dapat pahala kalau ada kawan-kawan kita datang mengaji. Dan sekadar tu dulu insyaAllah. Kita sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Tuhan. Rabbana atina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.